Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita untuk sambungan surah At-Takwir. Kalau kita masih ingat lagi minggu lepas, iaitu dakwa ataupun perkara pokok dalam surah At-Takwir ialah adanya hari kebangkitan semula, yakni untuk beriman dengan hari akhirat akan dimulai dengan hari kiamat, hari dibangkitkan semula, dan hari penentuan sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Itu dia punya tema ataupun dakwa surah At-Takwir. Minggu lepas kita sampai ayat yang ke-14. Insya-Allah pada hari ini kita daripada ayat yang ke-15 hingga akhir, hingga ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Surah At-Takwir, dalam hadis Nabi ada mengatakan, sesiapa yang nak lihat suasana hari kiamat dengan mata mereka sendiri, maka baca dan fahami surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Ketiga-tiga itu menunjukkan suasana yang betul-betul real, suasana hari kiamat yang akan berlaku. Dalam surah At-Takwir kita tengok minggu lepas, iaitu di mana suasana hari kiamat dan hari dibangkitkan semula, iaitu enam suasana selepas sangkakala dibunyikan yang pertama, iaitu di mana matahari digolong, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung diterbang dan dihancurkan, unta-unta bunting dibiarkan ditinggalkan, binatang-binatang buas, binatang liar datang ke penempatan manusia, dan juga lautan mula diwap, dipanaskan. Itu suasana selepas sangkakala yang pertama. Dan selepas riwayat mengatakan selepas 40 tahun dibunyi pula sangka ataupun athur yang kedua, sangkakala yang kedua, maka suasana yang mengerikan akan sambung lagi, iaitu di mana roh-roh akan berjumpa dengan pasangan yang jasadnya. Bayi-bayi perempuan yang dibunuh akan ditanyakan kenapa mereka dibunuh. Lepas tu lembaran-lembaran amal mula dibuka, langit dilenyapkan, dan neraka jahim dinyalakan, dan syurga didekatkan. Maka di sini suasana selepas athur yang kedua dibunyikan. Maka kita semua dibangkit untuk bergerak menuju kepada mahsyar semua sekali. Semua kepada mahsyar. Maka itu suasana dia. Dan apa yang Allah nak ceritakan yang penting lagi di samping suasana tersebut ialah apa tema, apa dakwa untuk jawab
apa tu persoalan yang Allah bersumpah tadi, iaitu pada ayat yang ke-14 kita tengok minggu lepas, iaitu alimat nafsum ma ahdarat, maka telah mengetahui setiap jiwa, telah mengetahui setiap orang bila ada tanda ketandaan tadi, maka zahirlah pada setiap orang, setiap insan, apa dia? Ma ahdarat, apa yang dia lakukan masa atas dunia dahulu. Ini tema dia. Maka di sini lagi mengerikan. Pasal apa? Pasal sekarang terserahlah apa saja amalan-amalan dia semasa atas dunia dahulu. Amalan baik ke yang Allah terima, amalan baik dia yang Allah redha, yang Allah suka, ataupun kadang-kadang ada juga amalan baik yang Allah tak redha dan Allah tak suka, ataupun amalan-amalan jahat yang Allah tak redha dan tak suka semua sekali. Maka sabit dengan suratan apapun amalan-amalan ini, dia nampak ke arah baik ataupun ke arah jahat, ke arah kiri, ke arah kanan, ataupun dengan lebih tepat lagi ke arah syurga dan ke arah neraka. Bila Allah ceritakan dia dekatkan syurga, dekatkan neraka supaya nampak semua sekali, maka semua insan dah tahu dah ketika itu di mana hala tuju dia, di mana hala tuju dia. Maka nak cerita di sini ialah kenapa punca manusia dihumbankan ke neraka ataupun diraih ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka suratan-suratan amalan tadi yang menentukan. Dan apa kayu ukur suratan-suratan amalan dia? Apa kayu ukur setiap jiwa dah tahu dah apa amalan dia yang diterima, apa amalan yang dia tidak terima, ataupun apa perkara-perkara jahat dilakukan. Daripada mana? Daripada neraca Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau dia betul-betul atas dunia, betul-betul memahami Al-Quran, memahami Sunnah Nabi, maka dia beramal dengan perkara ini, dia beriktikad dengan akidah-akidah seperti mana Al-Quran ini, maka dia akan terpilih kepada kebaikan, yakni Allah letakkan syurga dia. Dan sebaliknya, kalau dia amalan-amalan dia tidak sama dengan Allah suka, tak sama dengan Allah redha, ataupun tak sama dengan Nabi Muhammad dan sahabat laksanakan, maka Allah tak suka, Allah tak redha amalan dia, maka dia akan diletakkan ke sebelah kiri, yakni ke dalam neraka Jahannam. Semoga Allah jauhi kita dan keluarga kita daripada azab api neraka Jahannam. Maka kayu ukur dia apa benda? Al-Quran dan Sunnah tadi. Maka ayat selepas ini ialah Allah nak ceritakan kenapa manusia dihumbankan ke neraka, kenapa manusia dibersilakan ke dalam syurga dia. Kegagalan, apa dia? Kegagalan manusia menggunakan masa dia untuk mendekati kitab Allah. Nak masuk syurga, nak jauhi neraka, ialah sejauh mana kita baca, faham, beramal dengan kitab Al-Quran. Ini Allah ceritakan tentang mulianya Al-Quran. Mulianya Al-Quran yang punca manusia dihumbankan ke dalam neraka di atas kegagalan manusia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih cuba tengok dalam surah-surah yang lain, disebabkan manusia ini dihumbankan ke neraka Jahannam, maka Allah perintahkan malaikat tanya. Surah Az-Zumar sebagai contoh. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai hamba, atas dunia dahulu yang menyebabkan kamu dihumbankan ke dalam neraka ini, tak adakah rasul-rasul kami baca ayat-ayat kami kepada kamu untuk kamu beriman dan beramal dengannya, dan untuk kamu mengetahui adanya hari pertemuan hari ini, hari bangkit semula ini. Tak adakah dalam Al-Quran ceritakan? Nak ceritanya kegagalan manusia memahami ayat Allah, beramal dengan ayat Allah, menyebabkan keyakinan manusia tidak ada untuk berikhtiar nak pergi ke hari akhirat ataupun hari dibangkitkan semula. Ayat yang lain dalam surah apa? Surah Al-Mulk sebagai contohnya. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Ada ke sebarang peringatan yang dibaca pada kematian dunia yang menyebabkan kamu dihumban dalam neraka Jahannam yang menyala-nyala ini? Tak. Takadu tamayyazu minal ghaid, api yang bakar ini. Tak. Pecah neraka itu pasal marahnya kerana ahli neraka dihumbankan. Wahai hamba, mereka tanya, ada ke tak ada Nabi-Nabi beri peringatan?
Ada ke tak ada, kamu tengok ayat Al-Quran yang memberi peringatan kepada kamu, yang menyebabkan kamu diumpan sebegini rupa. Nak cerita di sininya, sabitlah. Tak, manusia dihumbankan kerana ke jahanam kerana manusia tidak beriman. Yani tak baca, atau kalau baca tak faham, tak beramal dengan ayat Al-Quran, tak menyebarkan ayat Al-Quran, menyebabkan manusia dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Jadi pada ayat ini Allah nak ceritakan mulianya Al-Quran. Kenapa wahai manusia kamu sambil lewa? Kenapa wahai manusia kamu tidak mendekati ayat-ayat kami? Maka Allah nak ceritakan kehebatan, kemuliaan Al-Quran yang kalau kita betul-betul beramal dengan, insya-Allah kita akan dengan rahmat Allah, Allah akan letak kita di syurganya, insya-Allah. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah demi bintang-bintang yang tenggelam. Khunnas. Khunnas ini adalah ayat apa tu? Ayat Qul a'udzu, ayat Al-Khunnas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati fil khunnas. Maka di sini berlindung dengan syaitan yang tenggelam timbul. Bila kita berzikir, syaitan lari. Bila kita tak berzikir, syaitan timbul. Itu maksudnya sama. Khunnas ini ialah bintang. Allah bersumpah dengan bintang. Kenapa Allah bersumpah? Allah nak ceritanya sumpahan Allah ini kan ada perkara yang penting lagi. Allah nak cerita dengan kudrat dia, dengan hebat dia, dia yang menciptakan bintang ini, bintang yang tenggelam. Tafsir mengatakan bintang yang tenggelam bila? Bintang yang tenggelam bila siang hari. Bila siang hari, matahari timbul, bintang dengan bulan tak ada. Itu khunnas. Itu pertama. Tafsir yang kedua ada juga mengatakan khunnas ini ialah bintang yang bergerak ke belakang. Bergerak ke belakang, lama-lama dia tenggelam. Ada juga tafsir dan katakan semacam itu. Nak cerita di sini ya, nak cerita di sininya ialah Allah nak tunjuk kudrat dia yang mencipta bintang. Bintang ini menjadi, dahulu orang menjadi petunjuk. Nak keluar musafir dia tengok bintang kalau sudah malam lah. Bintang dah. Dalam masa yang sama juga dalam ayat yang lain, surah Al-Mulk sebagai contohnya, bintang Allah jadikan untuk menghiasi langit supaya kita nampak tenang dia. Bintang juga, surah Al-Mulk juga, bintang juga digunakan untuk memanah syaitan-syaitan. Itu di antara kepentingan bintang. Allah ceritanya, bintang sebesar-besar bintang wahai manusia, aku yang cipta, aku yang urus takbir, aku suruh dia bergerak, beredar. Maka di sini ayat yang keseterusnya, al-jawaril kunnas, yang beredar dan yang terbenam. Ada tafsir mengatakan dia bergerak ke depan. Maknanya di sini ceritanya bintang ini Allah yang urus tabir, bergerak di atas orbit dia. Kadang-kadang dia tenggelam, kadang-kadang dia timbul. Siang hari dia tenggelam, malam dia timbul. Allah ceritanya hanya Allah saja yang mampu urus takbir bintang ini. Wahai manusia, takutlah dengan aku. Ingat jasa aku kepada kamu. Aku nak buat bintang untuk kamu atas dunia ini. Maka taatilah aku. Kamu kenal aku punya kuat, aku punya hebat. Maka taatilah aku, ikutilah suruhan aku. Itu sumpah yang pertama. Sumpah pertama dia tunjuk dia kudrat dia buat bintang. Dan urus takbir bintang tersebut. Sumpah lagi, wallaili idza as'as, dan demi malam apabila dia telah gelap. Demi malam apabila dia telah larut. Larut malam. Maka apa tujuan dia sumpah ni? Sumpah ini nak cerita dia sama juga. Sebelah malam ini Allah jadikan malam yang gelap. Maka malam yang gelap apa? Timbul ketakutan kat situ zaman-zaman Nabi-Nabi sebelum ini. Allah turunkan bala sebelah malam. Sebab itu semalam kita banyak berdoa dengan Allah. Berdoa dengan Allah supaya apa? Supaya menjauhi kita daripada kejahatan malam. Malam orang perompak datang, pencuri datang, banyak musibah-musibah datang sebelah malam. Maka banyak zikir petang, zikir pagi, zikir petang itu kita berlindung daripada kegelapan malam. Surah surah perlindungan yang kedua, surah Al-Falaq pun ada juga berlindung daripada kejahatan sebelah malam. Maka di sini Allah cerita, Allah bersumpah, Allah juga jadikan malam. Malam ini untuk kita. Kenapa bersumpah dengan malam? Pasal malam adalah amat besar untuk mereka yang bangun beribadat sebelah malam, solat tahajudnya, berzikirnya, itu malam. Maka di sini Allah bersumpah dengan sebelah malam. Yang kedua,
wasubhi idza tanaffas, dan demi subuh. Dan demi subuh idza, apabila tanafas, dia bernafas. Tanafas ni bernafas lah. Apa dia bernafas? Subuh bernafas ialah bila nak menjadi terang itu, nak hidup. Bila daripada malam tadi nak bertukar kepada hidup, malam gelap, dah gelap. Maka nak bertukar kepada cerah, kepada yang banyak boleh bekerja semua sekalian hidup, maka setelah dia bernafas dah ketika itu, dia mula bernafas. Maka sebelah malam yang apabila ia telah menyingsing, terjemah ini, ia telah menyingsing. Subuh nak hidup, maka dia menyingsing, dicerah. Maka kita pun bolehlah bekerja untuk subuh siang hari tersebut. Dua, Allah cerita di sini, Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah dengan waktu malam dan waktu siang. Kalau kena tengok di sini, hikmah, apa hikmah di sini Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah dengan malam, maka bintang beredar mengikut arahan Allah, siang dan malam beredar mengikut ketetapan Allah. Sampai masa dia tetap berlaku. Tidak ada malam yang tidak ada dan tidak ada siang yang tidak ada. Tidak ada bintang yang tak bergerak. Maka tidak ada bintang pada waktu siang hari. Nak cerita di sini ya, waktu tetap berlaku. Wahai hamba, kamu nak ke, kamu tak nak ke, ibrah di sini, maka hari kematian kamu pasti berlaku. Hari kiamat pasti berlaku. Hari dibangkitkan semula pasti berlaku. Pasal apa? Pasal memang Allah urus takbirkan segala-gala perkara ini. Maka bila Allah telah bersumpah dengan perkara-perkara tentang pentingnya nak cerita apa? Pentingnya perkara yang Allah nak ceritakan dalam jawapan sumpahnya itu. Jawab ni, pasal penting. Bila Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaan dia, nak menandakan betapa pentingnya yang Allah akan ceritakan. Tetapi manusia tak boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia hanya bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Allah Maha Pencipta. Apa jawab sumpah dia? Apa yang Allah nak ceritakan? Ini yang Allah nak ceritakan. Perkara yang penting di sebalik sumpahan dia tadi. Innahu, sesungguhnya, laqaulu, benar-benar perkataan, benar-benar firman Allah, Rasulin karim, diutuskan oleh seorang utusan yang karim, yang mulia. Rasulin karim ni benar. Utusan ini ialah malaikat Jibril. Utusan banyak malaikat Jibril, banyak nama dia. Banyak malaikat, Ruhul Kudus pun nama ruh malaikat Jibril. Di sini dipanggil Rasulin, utusan yang mulia. Kenapa yang mulia? Kenapa malaikat Jibril mulia? Pasal malaikat Jibril mulia kerana tugas dia menyampaikan wahyu. Ingat, sesiapa yang terlibat dengan wahyu, terlibat dengan Al-Quran, maka Allah muliakan. Malam penurunan wahyu, malam Lailatul Qadar, Allah muliakan. Orang yang baca Al-Quran, Allah muliakan. Orang yang bertadabbur Al-Quran, Allah muliakan. Sesiapa saja. Maka di sini malaikat Jibril, Allah kata, Rasulin karim, sesungguhnya kamu menyampaikan kata-kata aku, menyampaikan firman aku kepada umat hamba aku, maka aku muliakan. Kamulah yang mulia. Rasulin karim, utusan yang mulia, malaikat Jibril. Pertama, Allah pun ceritalah, memandangkan Al-Quran ini amat-amat mulia, maka orang yang menghantarnya pun mulia. Al-Quran mulia, atau kita baca Quran pun muliakan. Di sini Allah nak ceritakan sifat-sifat Jibril. Kenapa? Pasal Allah nak tunjukkan Al-Quran adalah benar daripada Allah. Al-Quran adalah ori. Al-Quran adalah mulia. Al-Quran adalah petunjuk yang boleh digunakan oleh semua hambanya untuk pergi menemui Allah. Nah, Al-Quran ialah kitab Allah untuk hamba Allah. Nah, dan bila baca faham, nak pergi menemui Allah dengan Al-Quran saja. Dan orang yang terlibat dengan Al-Quran, maka Allah kata betul-betul orang yang mulia. Yang ni malaikat Jibril menurunkan daripada atas turun ke manusia. Apa lagi? Dzi quwwatin. Ini Allah ceritakan sifat-sifat. Nak jaga, nak pastikan kita menerima Quran ori ini, Allah nak tunjukkan dengan kita semua bahawa kitab ini ialah betul-betul daripada Allah. Maka nak jaga original Al-Quran yang kita sekarang sambil lewa saja, tak memberi penekanan. Maka bila kita baca ayat-ayat macam ini, tergerak mulianya Al-Quran. Mulai hari ini, aku nak terlibat dengan Al-Quran. Aku nak baca Al-Quran. Aku nak hafaz Al-Quran. Aku nak bertadabbur Al-Quran. Aku nak beramal dengan Al-Quran. Aku nak menyebarkan Al-Quran. Pasal apa? Mulianya Al-Quran. Terlibat dengan Al-Quran, Allah muliakan.
Maka di sini Allah bagi lagi sifat malaikat Jibril yang kedua, iaitu dzi quwwatin, mempunyai kekuatan. Kenapa mempunyai kekuatan? Nak jaga Al-Quran. Nak pastikan Al-Quran selamat sampai ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak pastikan Al-Quran digunakan oleh setiap hamba Allah. Allah nak pastikan tidak ada gangguan semasa penurunan Al-Quran. Pasal apa? Siapa ganggu? Ganggu ini ialah syaitan, jin-jin. Jin-jin ini selalu akan mengganggu supaya kitab ini tidak sampai kepada hamba Allah atas muka bumi ini. Zaman dahulu, dah sebelum lahir Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jin-jin akan bergayut di langit-langit dunia. Maka ketika itu dia mendengar perbualan malaikat, maka dia pun nak menipu manusia, dia turun ke bumi, bagi tahu bomoh-bomoh, bagi tahu tukar-tukar ramal, dia tambah dengan tipulah. Dia bagi satu yang benar, dia letakkan 10 yang palsu, maka supaya menyesatkan manusia. Manusia percaya dengan bisikan-bisikan syaitan tadi kepada bomoh-bomoh tadi, maka itu ketandaan manusia dah ditipu oleh syaitan-syaitan daripada keturunan jin ini. Maka untuk menjaga original selamatnya Al-Quran ini, Allah perintahkan malaikat yang ada kekuatan, zi quwwatin, mempunyai kekuatan yang amat hebat. Jibril ni kuat. Dalam hadis yang lain mengatakan Jibril ada 600 sayap. Satu sayap daripada seluruh dunia ni. Cuba bayangkan. Ada kisah Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang engkar dengan Nabi Lut, maka malaikat Jibril menggunakan satu sayap daripada neraka tadi, mencungkilkan satu bumi ini naik ke langit dan telengkup untuk jatuh balik bumi kaum umat Nabi Lut. Pasal apa? Pasal mereka durhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ikut apa-apa tabligh yang disampaikan oleh Nabi Allah Lut. Maka di sini cerita di sini mereka tak ikut pertama sebab yang kedua mereka melakukan perkara-perkara luar tabi'i. Maka dua perkara itu mereka syirik dan amalan mereka pun jahat. Maka Allah hukum dia dengan perintahkan malaikat Jibril dengan menggunakan sayap saja terbalikkan bumi umat Nabi Lut. Tengok betapa kuatnya dia. Maka di sini Allah perintahkan malaikat Jibril untuk jaga originalnya, takut-takut tak ori lagi, takut-takut ditipu. Maka nak pastikan, maka benar dan nyata sekali Al-Quran yang kita baca ini ialah ori daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi besar kita, manusia malaikat Jibril, untuk kita belajari hari ini. Zi quwwatin inda dzil arsy makin. Di sisi siapa dia? Di sisi pemilik arasy yang makin pendudukan tinggi. Siapa pemilikan arasy? Arasy ini makhluk yang paling besar arasy. Siapa buat arasy? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah ceritakan arasy pun besar, arasy pun hebat, maka Tuhan punya arasy lagi hebat, lagi kuat. Maka Allah lah pemilik arasy tersebut. Maka Allah yang paling hebat, kudrat dia buat segala-galanya. Maka kenapa kita lalai leka untuk mendekati kitab Al-Quran yang Allah betul-betul jaga, benar-benar jaga. Dan ini secara nak pergi ke syurga dia, nak pergi menemui dia, kena belajar dan memahami Al-Quran dan beramal dengan kitab Al-Quran yang Allah ceritakan. Allah begitu teliti jaga dengan perintahkan malaikat Jibril hantar dia kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi sifat Jibril? Tengok sifat Jibril yang Allah bagi, kenapa? Terlibat dengan Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita pun kalau kita nak mendapat redha Allah, nak dapat kesukaan Allah, kita kena mendekati Al-Quran, baca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, baru Allah angkat dekat darjat Allah, ampun dosa. InsyaAllah Allah akan letakkan dalam syurganya, insyaAllah. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita terlibat dengan bertadabbur ayat-ayat Al-Quran. Muta'in thamma, ditaati di sana. Di mana? Di alam langit sana. Rupa-rupa Jibril ini ditaati. Kenapa ditaati? Pasal Al-Quran tadi. Jibril dimuliakan di atas langit sana. Tempat ditinggal sana. Maka sebab ditugas dia menyampaikan, bawa Al-Quran, bawa Al-Wahyu ni kepada bawah, kepada kita semua ini, kepada Nabi. Maka Allah memuliakan dia dengan cara dia ditaati oleh semua malaikat-malaikat lain. Dilantik sebagai ketua oleh malaikat-malaikat lain. Thumma di sana dihormati sana. Lepas tu amin, dan dipercayai. Ini sifat, dah 5 sifat dah. Dah ditaati dan diamanah. Amin. Amanah oleh dia cukup amanah
di taat dan amanah malaikat Jibril ini. Maka itulah 5 sifat malaikat Jibril yang Allah bagi nak pastikan hanya betul-betul Quran yang ori sampai kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal mulianya Al-Quran. Tapi wahai manusia, kenapa kita tidak mengambil ibrah, mengambil pengajaran untuk memberi prioriti, memberi tumpuan untuk mendekati Al-Quran yang ni bukan sekadar baca, yang ni baca sambil memahami dia dan beramal dengan dia, insya-Allah barulah kita akan menjawab persoalan bila malaikat tanya kita bila pergi ke alam akhirat nanti. Itu bab orang yang pesuruh urus utusan yang mengantar. Apa pula utusan yang terima? Siapa terima? Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi dipanggil Rasul? Kerana menerima wahyu Allah. Dah. Kenapa Nabi dimuliakan? Kerana baca wahyu Allah. Allah lantik dia, Nabi dan Rasul. Maka di sini Allah bagi wahyu dengan dia, maka Nabi pun dimuliakan. Untuk ciri-ciri mulia Nabi ini, maka Allah ceritakan apa sifat-sifat dia. Pasal apa? Pasal orang Arab jahiliah tolak Al-Quran. Kenapa tolak Al-Quran? Pasal dia memandang rendah dengan Nabi. Dia kata Nabi tipu, dia kata Nabi ahli sihir, dia kata Nabi gila, berbagai-bagai tuduhan. Jadi Allah jawab, sebenarnya wahai manusia, wahai orang Arab jahiliah, Nabi itu tidak gila, Nabi bukan ahli sihir, Nabi itu ialah sahabat kamu. Wa ma sahibukum, dan bukanlah sahibukum, teman kamu itu, sahabat kamu itu, bimajnun, seorang yang gila. Kenapa orang Arab panggil Nabi gila? Pasal hari-hari Nabi cerita benda yang sama. Adanya alam akhirat, Allah esa ulang-ulang benda. Bila ulang-ulang benda yang sama, orang jahil, orang yang degil tuduh Nabi ini cakap benda yang sama, dia kata Nabi gila. Maka Allah jawab, wahai orang Arab, sahabat kamu. Tengok dia guna istilah sahabat. Kenapa hebatnya Allah menempelak orang Arab ini dengan panggil sahabat kamu. Sahabat kamu Muhammad itu yang kamu dah kenal dia 40 tahun, yang kamu mulia dengan dia, yang kamu raikan dia, yang kami ketika dahulu sebelum 40 tahun tersebut, kamu tidak ada orang lain sebenar, sejujur Muhammad. Tiba-tiba sekarang kamu mengata gila selepas dibaca ayat wahyu. Batu sahabat. Maka sahabat ini orang yang kenal betul Muhammad ini. Orang yang kenal betul Muhammad ini. Maka sahabat kamu itu bukan orang yang gila, maka kamu kena terima ayat kami yang kami bagi kepada dia supaya dia baca kepada kamu, supaya kamu mengambil pengajaran pada ayat-ayat yang dibaca oleh sahabat kamu tersebut. Maka nak cerita di sini untuk menempelak golongan Arab yang mengatakan Nabi seorang yang gila, sedangkan Allah kata dia sahabat kamu. Kalau dia gila, kenapa kamu berkawan dengan dia? Kalau dia gila, kenapa kamu memuliakan dia? Kalau dia gila, kenapa kamu mengatakan tidak ada orang semulia Muhammad, tak pernah cakap bohong? Tapi sahabat kamu ini, kamu sebenarnya diikuti oleh nafsu kamu. Kamu tuduh dia pasal apa? Pasal bercanggah dengan perangai, dengan kelakuan kamu, bercanggah dengan amalan kamu. Orang yang bercanggah dengan amalan kamu, kamu buat jahat, tiba-tiba disuruh baik, maka kamu tuduh dia gila. Itulah ibrah kita. Ibrah kita akan dimusuhi bila kita bercakap benda yang benar. Bila kita menyampaikan hadis, bila kita menyampaikan Al-Quran, ada kumpulan-kumpulan yang tak senang. Kenapa dia tak senang? Pasal bercanggah dengan amalan-amalan syirik dia, bercanggah dengan amalan-amalan bid'ah dia, ataupun bercanggah dengan kepentingan dunia dia. Maka bila bercanggah, maka dituduhlah orang itu tak betul, berfahaman sesat, berbagai-bagai bentuk tuduhan. Maka sama juga dengan orang Arab zaman dahulu lagi. Majnun. Pertama, itu tuduh yang pertama. Allah jawab nak ceritanya mulianya Al-Quran ini benar disampaikan, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Orang Arab jangan kata Muhammad ini terima Al-Quran daripada iblis, daripada syaitan. Itu tuduhan dia. Pasal dia percaya dengan benda yang karut marut ini. Dia percaya dengan siapa? Dia kata Muhammad ini mengambil Al-Quran daripada ahli sihir. Ahli sihir. Pasal apa? Pasal ahli sihir ini mendengar bisikan-bisikan syaitan. Maka Allah menempelak pula pahaman-pahaman yang semacam ini. Iaitu walaqad ra'ahu, dan sungguh dia telah melihat.
Muhammad ini bukannya ambil daripada syaitan, bukan mengambil daripada siapa-siapa. Dia betul-betul kenal Jibril. Dia pernah melihat Jibril. Walaqad ra'ahu, dia telah melihat Jibril. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang, ufuk yang nyata. Dalam tafsir 2 kali Allah melihat malaikat Jibril dalam bentuk fizikal yang benar. Yang pertama masa mula-mula dia terima wahyu di Gua Hira, dia nampak di ufuk, iaitu di hujung ufuk ni, hujung langit lah, nampak hujung langit, kaki di bumi, kepala di langit, betul-betul rupa asli malaikat Jibril. Pertama. Dan yang kedua, perjumpaan yang kedua di antara Nabi kita yang besar kita, Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, ialah ketika malam Mi'raj bertemu di Sidratul Muntaha. Dia nampak betul-betul malaikat Jibril, rupa-rupa dia. Maka wahai penduduk Arab, Nabi ini betul-betul diterima kitab Al-Quran daripada malaikat Jibril yang telah dilihat dia secara jelas, secara terang di ufuk dunia ataupun di atas langit di Sidratul Muntaha tersebut. Makanya la ufuqil mubin, di atas ufuk yang terang, dengan terang, tak ada cacat celah, tak ada keliru sikit pun. Betul-betul dia lihat malaikat Jibril yang datang bawa wahyu Allah dengan mata yang dia kenal betul-betul, bukannya ditipu oleh makhluk-makhluk yang lain lagi. Wahai hamba, betul benarlah Al-Quran adalah kitab yang ori daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita sedang mentalaah sekarang ini. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk betul-betul istiqamah belajar Al-Quran yang ori ini, insya-Allah. Lepas itu, apa lagi ciri-ciri hebatnya Nabi ini? Takut-takut Nabi pun ni sebagaimana tuduhan orang Arab ini, Allah jawab. Allah memuliakan nabinya. Wa ma huwa, dan bukanlah dia, yakni bukan Nabi Muhammad ini, alal ghaibi bidanin, bukan dia terhadap orang yang ini orang yang kedekut. Nabi Muhammad ini Allah ceritakan, Nabi ini bukan orang kedekut, bukan orang yang sombong, bukan mengajar dia minta sesuatu daripada kamu wahai orang Arab. Ini juga setengah-setengah ulama mengatakan kita jangan kedekut untuk mengajar ayat-ayat Allah. Dan cuba usaha bagaimanapun menyebarkan ayat Allah kepada semua manusia. Pasal apa? Nabi tidak meminta sebarang duit kepada orang Arab jahiliah. Nabi cerita semua sekali orang Arab jahiliah untuk Al-Quran. Cuba cek diri kita. Bunyi kita nak ikut Nabi, nak ikut sunnah. Adakah kita berusaha menyampaikan ayat Al-Quran kepada semua jiran-jiran kita, semua kawan-kawan kita, sama ada kawan Muslim ke kawan bukan Muslim ke? Tanya diri kita lah. Maka kalau nak contohi Nabi, kita tidak ada pilihan. Kita ada pilihan. Arahan untuk Nabi sampaikan. Nabi tidak kedekut dengan ilmu dia. Maka kita sebagai nak ibrah pengajaran kita dalam ayat ini, nak beramal dengan ayat ini ialah kita jangan kedekut. Dan untuk kita memahami, kita kena belajar. Sambil-sambil belajar, kita cerita kepada kawan-kawan kita. Sama ada kawan kita Muslim ke, kawan kita bukan Muslim ke, kita kena cerita. Kalau tidak, kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Kenapa kamu tak ceritakan kepada aku? Kenapa kamu tak cerita kepada jiran-jiran semua ini? Akan dipersoalkan nanti. Maka nak cerita di sininya, Allah ceritakan Nabi ini tidak kedekut. Dan Nabi sampaikan apa-apa yang malaikat Jibril sampai kepada dia. Tadi malaikat Jibril, Allah kata kuat. Kuat dari segi fizikal, kuat dari segi mental. Satu ayat pun tidak tertinggal daripada Allah kirimkan dia kepada Nabi. Maka disampaikan semua ayat kepada Nabi, 114 surah ataupun 37 juzuk, semua disampaikan. Sempurna, complete. Tapi kenapa manusia suka mencari lagi dalil-dalil dan bukti-bukti yang lain dalam bentuk ayat-ayat? Ada yang mimpi ada ayat baru keluar. Ada ulama-ulama yang mengaku ulama lah. Ada ustaz-ustaz ke guru-guru ke maha guru sekalipun, dia kata dia mimpi malam tadi Allah Nabi sampaikan ayat-ayat lain lagi. Ayat-ayat ataupun syariat-syariat lain lagi. Sedangkan dah komplit dah. Malaikat Jibril Zikuwatin, maha kuat hafalan dia. Dan Nabi pun tak kedekut, Nabi sampaikan semua sekali. Kenapa kita nak buat syariat-syariat baru? Kenapa kita tak cukup dengan syariat-syariat dalam Al-Quran?
Kenapa tak cukup dengan syariat-syariat, amalan-amalan yang Nabi dalam sunnah Nabi? Kenapa kita nak mencari amalan-amalan baru yang lain? Makanya kita tidak beramal dengan ayat ini. Kita yakin dengan Allah kata, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi itu sungguhnya dia terhadap perkara-perkara gaib, yang perkara-perkara yang Allah sampaikan dengan dia, syurga ke neraka ke perkara-perkara gaib dalam Al-Quran, maka Allah Nabi tidak kerekut, Nabi akan sampaikan A hingga Z. Semua dah komplit, cukup. Al-yauma akmaltu dinakum. Ayat tu komplit, sempurna semua sekarang. Kenapa kita kata tak cukup lagi? Tak cukup nak beramal, nak mencari benda-benda lain lagi untuk menjadi amalan. Hari yang kita nak pergi menemui Allah, kononnya tak cukup dengan amalan-amalan yang kita duk buat sebagaimana Quran dia, sebagai sunnah Nabi, tak cukup lagi. Maka golongan-golongan yang tidak beriman akan berusaha dipengaruhi oleh syaitan mencari perkara-perkara lain lagi. Maka di situ yang seterusnya, sifat yang Nabi untuk jaga terlibat dengan Al-Quran, mulianya Al-Quran ini ialah wa ma huwa, dan bukanlah ia, apa ia ni Quran, bukanlah Quran yang Nabi, yang malaikat Jibril, orang yang mulia kuat segala-gala sifat tadi. Nabi pun sempurna. Allah ceritakan sifat sempurna Nabi, sifat sempurna malaikat Jibril, sempurnanya. Maka dia menyampaikan ayat adalah ayat yang Allah yang benar. Maka wa ma huwa, dan bukanlah ia, bukanlah kitab Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi, yang ditabligh oleh Nabi tadi, biqaul sebagai perkataan syaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Syaitan itu tak ada peluang pun nak tipu ayat Al-Quran. Allah jaga Al-Quran pasal Allah jaga malaikatnya, Allah jaga nabinya. Maka kena terima hakikat Nabi dan malaikat adalah makhluk yang rapat dengan Allah kerana terlibat dengan Al-Quran. Maka ada juga setengah-setengah manusia, ibrah kat sini, ada setengah-setengah kumpulan manusia, kumpulan ajaran mana dia mengatakan memandangkan malaikat kesayangan Allah, Nabi kesayangan Allah. Apa salahnya kita minta dengan malaikat, kita minta dengan Nabi? Ada hajat minta dengan Nabi, ada masalah minta dengan Nabi, ada syafaat minta dengan Nabi, ada hajat minta dengan malaikat, ada masalah minta malaikat selesaikan, ada syafaat nak minta dengan malaikat. Bukan setakat Nabi dan malaikat. Mula melarak kepada ulama-ulama, kepada roh-roh wali keramat. Berbagai-bagai cara lagi kaedah. Pasal apa? Orang yang tidak beramal dengan ayat ini, mereka Allah suruh nak ceritakan kehebatan makhluk-makhluk tadi, tapi kita pergi, syaitan datang bisik supaya minta dengan perkara-perkara, bukan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan ini sebagai perantaraan, bukan direct minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kesilapan manusia yang diresapi ataupun dibisik oleh syaitan. Maka sebenarnya Al-Quran kalau betul-betul memahami dia, betul-betul bertadabbur dia, betul-betul beramal dengan, Allah kata walaqad ra'ahu wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Bukanlah ia daripada perkataan syaitan yang direjam sebenarnya. Maka bila Allah cerita dah tentang apa dia? Mulianya Al-Quran dengan cara hebatnya malaikat Jibril, utusan pengantaran, hebatnya Nabi besar kita untuk menerima Al-Quran, maka hebat lagi Al-Quran yang Allah nak suruh kita sebagai hamba Allah nak ceritakan, inilah kitab Allah daripada Allah untuk hamba Allah dan untuk pergi menemui Allah. Ini kitab saja. Tapi kalau kamu sambil lewat, wahai manusia, kalau kamu tidak mengenang jasa aku, tidak beramal dengan ayat-ayat macam ini, masih meragui ataupun lalai leka, ghaflah, maka ayat ini ayat teguran Allah, zajrun. Allah menegur golongan-golongan yang sambil lewat dengan Al-Quran. Allah menegur golongan-golongan yang tidak memahami Al-Quran, lantas tidak beramal dengan Al-Quran. Allah menegurnya. Setelah, wahai hamba, telah kamu lihat mulianya Al-Quran, mulianya malaikat berjira yang hantar, mulianya Nabi Muhammad yang terima. Fa aina tazhabun? Maka di manakah kamu akan pergi? Wahai hamba, aku dah cerita dah. Surah At-Takwir cerita bab hari akhirat. Adanya hari bangkit semula. Kamu nak bertemu dengan Allah, nak bertemu dengan amalan-amalan kamu atas dunia. Tapi kegagalan kamu memahami Al-Quran, kegagalan kamu beramal dengan Al-Quran, maka di mana kamu nak pergi? Kamu mati, kamu nak pergi mana?
kamu pasti datang menemui aku, wahai hamba. Fa aina tazhabun? Kemana kamu mau pergi bila aku panggil menemui aku? Bila aku tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum? Apa jawab? Bila aku tanya kamu, adakah atas dunia dahulu ada orang mengajar ayat-ayat aku yang kamu faham, yang kamu beramal dengannya? Apa kamu nak jawab? Pasal aku masih tanya soalan ini. Alam ya'tikum nazir? Tak adakah sebarang peringatan? Daripada mana? Kitab-kitab kami. Peringatan-peringatan daripada Allah. Apa dia peringatan? Peringatan sama ada daripada tabsyir, khabar-khabar gembira indahnya syurga. Kabar-kabar menakutkan, takhwif, mengerikan, azabnya neraka jahanam. Peringatan-peringatan tersebut. Kalau kamu buat sekian-sekian, balas sekian. Al-Quran peringatan. Nazir. Alam ya'tikum nazir. Peringatan. Tapi kita sambil lewa, kita tak faham. Ataupun kita tangguh-tangguh. Ataupun kita belajar benda-benda lain. Al-Quran, kita tangguh. Ataupun tak peduli dengan dia. Kaum masing-masing ada kat rumah. Letak simpan saja. Tak pernah buka pun. Maka bagaimana cara kita nak beramal dengan ayat ini? Allah tegur ni. Fa'aina tazhabun? Kemanakah kamu akan pergi bila kamu tak nak mendekati kitab-kitab kami masa atas dunia? Umur kamu dah tua sangat, tapi peluang sekarang tua ni lipat gandalah usaha sehingga mati mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemana nak pergi? Ini teguran keras, teguran keras ini untuk kita kena terasalah. Bila kita sebelum ini jarang bertadabbur ayat-ayat Allah, Masya Allah, wahai Allah, kita bertaubat. Wahai Allah, ampun dosaku, wahai Allah. Aku sebelum ini lalai leka, Allah, dengan ayat-ayat kamu, wahai Allah. Aku dah umur 60 tahun dah. Jarang sekali aku baca, kecuali aku baca. Setiap hari Jumaat aku baca Yasin saja. Oh, itu saja dia baca dah. Itu saja dia ingat. Sedangkan malam Jumaat kita suruh baca, ada hadis mengatakan surah Kahfi. Dia sepanjang 60 tahun, itu je dia baca. Yang lain, 113 surah lain, dia tak baca pun. Maka kena ingat, semua 114 surah kita kena selesaikan. Dengar semua kata-kata Allah. Kalau tidak, kita mampu nak jawab persoalan, nak beramal dengan ayat fa'aina tazhabun. Seterusnya, Nabi dua ayat lagi dah. In huwa illa, tidak ia. Ini cerita ni, ini nak cerita apa ni? Cerita ayat 2 terakhir ini, kepentingan Al-Quran. Ayat 15 hingga 26 tadi, 25 tadi merupakan kehebatan orang yang terlibat dengan Al-Quran, nak jaga mulianya Al-Quran. Sekarang ini nak ceritakan Al-Quran. Al-Quran yang dijaga dengan mulia yang benar tadi, bagaimana hebatnya Al-Quran itu sendiri. Maka kemana nak pergi tadi? Maka in huwa illa, tidak ia melainkan Al-Quran ialah tidak ia apa ia? Tidak Al-Quran itu kecuali zikrun, peringatan. Al-Quran memperingatkan kita lil alamin, bagi seluruh alam. Seluruh alam ini selain daripada Allah, semua alam lah. Walau bagaimanapun Al-Quran ini diturunkan untuk orang yang mukallaf, jin dengan manusia. Pasal apa? Kenapa Al-Quran diturunkan khusus untuk jin dan manusia? Kerana mereka mukallaf. Bila mukallaf, kenapa? Mereka akan dipertanggungjawabkan. Nak jawab persoalan, adakah atas dunia dahulu ada Nabi aku baca ayat-ayat aku kepada kamu, wahai hamba? Nak jawab. Nak suruh otak orang yang jelas, otak yang betul-betul fikir. Jadi bila kita otak yang waras, maka Allah ceritakan, bila kita lalai leka atas dunia dengan ayat-ayat Allah, Allah nak ceritakan, Allah nak hukum kita di atas kelalaian, kecuaian kita sendiri. Bukannya di atas kezaliman Allah. Allah Maha Adil. Allah nak tunjuk kita mengaku bahawanya kita dihumban ke dalam neraka jahanam akibat kelalaian, kelekaan kita tidak memahami dan beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengaku kat situlah bahawasanya lalai leka, diminta dengan Allah nak kembali dunia, nak memperbetulkan amalan kita dengan mengikuti ayat-ayat Al-Quran Allah. Jadi Allah cerita di sini, in huwa illa zikrul lil alamin, dan tidak ia peringatan itu kecuali peringatan untuk bagi seluruh alam ini. Manusia nak baik, baca Quran, faham beramal Quran, maka maka itulah tujuan Al-Quran, peringatan-peringatan. Lepas tu Al-Quran walaupun berulang kali benda yang sama, tapi maksud yang berlainan. Supaya apa? Dengar Al-Quran walaupun berulang kali, tapi maksud tujuan yang berlainan. Pasal mendengar wahyu Allah, insya-Allah melembutkan hati kita yang keras. Pasal ayat bentuk ancaman.
peringatan dalam bentuk ancaman, takhwif, atau bentuk gembira, tabsyir, ataupun bentuk pendorong ke sebagainya, targhib, pendorong, dan bukan pendorong lah, itu maksud dua-dua sekali sama, itu peringatan. Semakin banyak kita mendengar ayat Allah, semakin faham kita meneliti ayat-ayat Allah, semakin peringatan sampai pada kita, semakin meyakini kita adanya hari akhirat, hari kebangkitan semula, semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran mulianya, Al-Quran hebatnya, Al-Quran peringatan. Tetapi adakah semua orang boleh dapat peringatan daripada Al-Quran? Bukan semudah itu juga. Pasal hasil ikhtiar kita tadi. Allah cerita, adakah semua orang boleh dapat peringatan, hidayah pada Al-Quran tadi? Bukan semua orang. Allah kata, liman syaa minkum, bagi sesiapa yang dia menghendaki di antara kamu. Bagi sesiapa yang dia kehendaki saja. Orang yang ada kehendak. Dalam istilah kita panggil inabah. Dalam istilah hidayah dipanggil inabah. Tahap hidayah yang paling mula-mula dipanggil inabah. Bila ada inabah, ada gerak hati nak belajar. Tiba-tiba tengok YouTube hari ni, tengok tadabbur, tergerak. Oh, bagus juga kalau dengar tadabbur petang-petang macam ini. Itu dipanggil inabah. Maka usaha kita nak dah dapat inabah tersebut. Maka bila ada inabah, kita pun lawan fikiran kita, maka kita pun mendengar. Semua sekali katakan sejam tadabbur, maka sejam kita mendengar. Itu dipanggil hidayah. Maka dah dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada inabah, lepas inabah dia ada dapat hidayah. Maka itu nak ceritanya, sini ada inabah. Sesiapa yang berkendakkan belajar, maka orang itulah sahaja yang Allah an yastaqim, bagi jalan yang lurus dengan kadar istiqamah dia tadi. Mendengar istiqamah, mendengar jalan yang lurus, mendengar Al-Quran hak yang benar ini sehingga mana? Sehingga kita mati, hingga Allah jemput kita, barulah mencapai benar sebagaimana Allah beri hidayah. Nak ceritanya, orang yang dapat peringatan Allah ialah orang yang berusaha nak benda tersebut. Nak mengaji, nak mencari ilmu, nak duduk dalam majlis ilmu, nak bertadabbur. Orang yang diberi hidayah dan inabah dan hidayah, maka golongan ini sajalah. Dan dia istiqamah sehingga dia mati. Surah apa? Surah kita baca surah Wal Asri dah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang berjaya, orang yang tak rugi, orang yang untung, yang orang ahli syurga ialah orang yang watawasau bil haqqi, orang yang selalu berpesan kepada kebenaran. Apa dia kebenaran? Tidak ada benar-benar pada Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang selalu bercakap mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih itu merupakan kebenaran. Orang yang selalu bercakap sehingga bila? Watawasau bis, hingga dia mati pun dia sabar, istiqamah, bincang bab ayat-ayat Allah ini. Itu maksud yastaqim, tetap teguh, tetap istiqamah menuju jalan yang lurus, yakni watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Maka mereka selalu berucap, inilah orang yang untung, orang yang tak rugi, ialah orang dalam kehidupan dia selalu berpesan dengan kebenaran dan hingga mati pun sabar dalam belajar ilmu Allah, sabar belajar, sabar mengajar, sabar memahami dan sabar untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala bagaimanapun itu kehendak manusia. Itu kehendak manusia. Allah lagi ada kehendak dia juga. Ayat berikutnya, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbil alamin. Dan tidak dapat kamu kehendaki itu kecuali menghendaki Allah juga. Kita nak saja tak jadi. Dia kena sama dengan Allah nak baru menjadi. Dah. Orang Arab jahiliah, dia nak kalau boleh semua Nabi ini, pengikut Nabi ini, ikut dia. Tapi kehendak Allah tetap ada pilihan dia. Sebagai besar manusia tahun yang ke-8 Hijrah, semua sekali berbondong-bondong mengikut Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang jahiliah, orang Arab nak ikut dia. Pasal dia kata dia benar. Begitu juga dengan kehendak kita tak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita nak menjawab persoalan ini?
Dah, pasal kita ada kehendak tapi Allah tak bagi macam mana? Kita menyalahkan takdir. Kita mula menyalahkan takdir. Bukan macam itu. Orang tanya Nabi, kalau macam tu, wahai Rasulullah, kalau macam itu, bagaimana ni? Dah Allah letakkan kehendak dia, letakkan neraka kita, macam mana ni? Apa tujuan kita beramal? Nabi kata, bukan macam itu. Setiap orang, Nabi lah, setiap orang akan dimudahkan untuk beramal dengan apa yang menjadi takdirnya. Maka, cara itulah kita kena mendengar ayat-ayat Allah, mendengar orang baca Al-Quran, lepas tu fahami Al-Quran, lepas tu berdoa dengan Allah sepanjang masa, bergantung harap dengan dia. Bila berdoa dengan dia, faham dia, maka itulah baru Allah mempermudahkan perangai kita ke arah mana amalan kita mengikut takdir kita tadi. Allah mempermudahkan. Kulun muyassarru lima khaliqullah. Sesiapa itu akan dipermudahkan jalan amalan dia mengikut takdirnya. Kalau Allah telah takdir kita, bila kita berdoa, kita mendengar, kita berdoa, kita memahami ayat Allah berulang kali, maka itu doa kita, maka insya-Allah Allah mempermudahkan untuk kita beramal dengan perkara-perkara ini. Maka bila kita beramal dengan ini, itulah kehendak Allah sebenarnya. Maka untuk menjawab persoalan ini, untuk menjawab adakah kehendak kita sama dengan kehendak Allah, maka ibrah pengajaran pada penutup ayat ini ialah kita kena pegang satu konsep, itu kita kena ada perasaan ataupun kita kena ada satu fahaman, iaitu yang pertama, baca dan dengar Al-Quran. Tiap-tiap hari kena usahakan membaca dan mendengar Al-Quran. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah supaya Allah bagi istiqamah, Allah bagi faham kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, kita kena memahami ayat Allah. Apa yang kita baca itu, kita faham, baru kita boleh beramal dengan dia. InsyaAllah ada 3 perkara ini, barulah boleh memenuhi tuntutan wa ma tasyauna illa an yasha Allahu. Pasal apa? Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan seluruh alam. Allah buat kita, Allah cipta kita, Allah jaga kita, Allah yang urus tabir kita. Bila hari-hari kita bergantung harap dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saja ya Allah. Ajak besar kepada kamu, ajak kecil kepada kamu, masalah besar pun kepada kamu, masalah kecil kepada kamu, hai Allah. Maka beri aku istiqamah ya Allah. Berilah aku untuk memahami ayat-ayat-Mu ya Allah. Kita minta dengan Allah selalu untuk mempermudahkan kita memahami ayat-ayat Allah dalam usaha kita untuk beramal dengan ayat ini, yakni nak beriman dengan hari akhirat. Kita nak pergi dengan hari akhirat tanpa rasa takut dan duka cita lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kamu menemui kitab hidayah aku, kamu pegang beramal dengan dia, kamu akan datang menemui aku tanpa rasa khaufun, tanpa rasa takut, dan khaufun 'alaihim wa lahum, dan duka cita lagi. InsyaAllah kita akan boleh pergi menemui Allah dengan tak takut nak pergi akhirat dengan suasana pada mahsyar, suasana yang menakutkan sana, tak takut dah. Pasal apa? Pasal kita yakin dengan hari akhirat. Kita berusaha atas dunia ini mendengar, belajar ayat-ayat Allah, dan tak duka cita lagi nak tinggal dunia, nak tinggal anak, nak tinggal rumah besar, nak tinggal isteri cantik, nak tinggal segala dunia. Tak duka cita. Pasal apa? Pasal di sana yang menunggu kita jauh lebih besar, jauh umpama lebih besar daripada langit dan bumi lagi. Segala kehebatan syurga yang paling rendah pun lebih besar langit dan bumi dan isinya ini. Maka orang yang betul-betul beriman, beramal dengan ayat ini, beriman dengan hari akhirat, dengan adanya hari kebangkitan semula, maka bila yakin perkara-perkara ini, kita akan memenuhi doa kita dalam Al-Fatihah. Ada siratal ladzina an'amta 'alaihim, wa Allah tu jalan seperti mana jalan orang yang akan bagi nikmat ini, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Golongan-golongan ini golongan yang Allah bagi nikmat dia, yakni syurga. Dengan ini yang kita nak tiru, nak dengar, supaya apa? Supaya kita, Allah pilih kita, keluarga kita, insya-Allah beramal dengan ayat ini, istiqamah dengan ayat ini, meyakini adanya hari bangkit semula, hari akhirat, dan kita minta dengan Allah supaya Allah beri istiqamah kita untuk berikhtiar nak pergi menemui akhirat dengan dia, dengan cara memenuhi tuntutan kita atas dunia ini dengan mendekati kitab Al-Quran yang mulia ini untuk memahami dan beramal dengan Al-Quran. InsyaAllah selesai surah At-Takwir. InsyaAllah hari lain kita buat surah Al-Insyirah Al-Infitar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.